dan sama-sama kita celik saham. Apa tu? Wah, setting baru Assalamualaikum semua. Lama tak jumpa kan? Saya Helmi. Start minggu ni insya-Allah saya nak share balik konten ringkas berkaitan saham, kewangan dan pelbagai lagi supaya anda semua tak perlu baca berita dengan jargon-jargon rumit. So, hari ni saya nak share 7 poin penting dari Alibaba Investors Day. Jadi untuk pemegang-pemegang saham Alibaba, anda wajib tonton video ni. Dan untuk anda yang masih belum lagi invest dalam saham Alibaba ni, tak apa, it's okay. Tonton saja video ni. Syarikat tersenarai biasanya akan buat Investor Day. Dalam Investor Day ni, management akan kongsi hala tuju syarikat dan open session untuk pelabur tanya-tanya soalan. Jadi melalui Investor Day ni, kita boleh tahu sama ada berbaloi ataupun tidak kita nak atau terus melabur dalam syarikat tersebut. Jadi pada 16 dan 17 Disember yang lepas, Alibaba buat Investor Day untuk para pelabur mereka. Jika anda ikut perkembangan semasa pasaran, saham Alibaba ni jatuh teruk disebabkan China Stock Crackdown. Akibatnya harga saham Alibaba jatuh teruk sebanyak lebih pada 50%. Pelabur pun panik. Siapa yang tak panik kan? Nak terus pegang ke, jual atau beli lagi? Jika bersifat sementara, mungkin ini peluang sekali dalam seumur hidup untuk pelabur beli pada harga under value. Jadi, poin-poin dalam Investor Day tersebut boleh bantu para pelabur mereka analyse balik bisnes syarikat. Tapi sebelum tu, kita fahamkan dulu perniagaan Alibaba. Alibaba ni ialah pembekal infrastruktur, teknologi dan pemasaran bagi pedagang, syarikat berjenama, peruncit dan lain-lain untuk berhubung dengan pengguna dan pelanggan di China serta pasaran antarabangsa. Mereka beroperasi dalam 4 segmen utama iaitu core commerce, cloud computing, digital media dan entertainment serta innovative initiative dan others. Tahu Lazada? Takkan tak tahu kan? Tu antara platform di bawah Alibaba. Selain itu ada Taobao, Tmall, AliExpress dan lain-lain. Jadi dalam Investor Day ni, 7 poin berikut adalah antara yang dikongsikan oleh pihak pengurusan untuk pastikan Alibaba back on track. Yang pertama, pertumbuhan pelanggan. Pelanggan aktif bertumbuh 1.2 bilion dengan lebih 950 juta adalah pengguna dari China. Jadi target Alibaba ni adalah untuk serve 2 bilion pengguna seluruh dunia. Alibaba masih ada banyak ruang untuk diterokai di peringkat antarabangsa dan di bandar tier 3 dan tier 4 di China. Jadi kiranya tier 3 dan tier 4 ni macam less developed area dekat China lah. Penembusan e-commerce di bandar tier 3 dan 4 memang pesat. Jadi Alibaba lancarkan Taobao Deals dan Tao Cai Cai khusus sebagai platform untuk penuhi keperluan pengguna dekat sini. Bezanya Taobao Deals, platform ni ditawarkan konsep direct manufacturer to consumer supaya pengguna dapat beli harga lebih rendah dan lebih efisien bagi merchant. Kedua, multi-app. Alibaba faham yang pengguna mereka terdiri daripada golongan pelbagai usia. Lebih-lebih lagi di China, lebih 30% adalah golongan berusia 60 tahun ke atas. China juga adalah negara yang dengan fastest aging population. Jadi strategi Alibaba ni adalah mencipta aplikasi ikut usia. Untuk pengguna senior, aplikasinya lebih mudah untuk navigate. Jadi Alibaba percaya yang lebih banyak aplikasi digunakan pengguna, lebih tinggi kebarangkalian pengguna untuk terus menggunakan aplikasi dan lebih tinggilah peluang jualan mereka. Yang ketiga, servis tempatan. Pasaran servis tempatan ni dijangka mencapai 35 trilion RMB ataupun 55 trilion USD menjelang tahun 2025. Jadi untuk penuhi keperluan ni, Alibaba bertindak menggandakan servis tempatan. Sejak Julai 2021, Alibaba melancarkan servis berasaskan lokasi dengan menggabungkan kesemua servis ini. Alibaba adapt strategi to home dan to destination untuk memberi servis berkualiti kepada penggunanya dan penjual mereka. Sebelum saya teruskan, saya perasan yang lebih ramai penonton Bisyarah ni masih belum lagi subscribe. Jangan lupa tekan subscribe dan klik butang notification supaya anda tak miss out perkongsian akan datang tau. Jom kita sambung. Keempat, globalisasi. Di Asia Tenggara, Alibaba sasarkan untuk serve lebih daripada 300 juta pengguna.
Jadi dua cara mereka nak capai adalah dengan mengembangkan perniagaan di Asia Tenggara dan membina infrastruktur logistik global yang kukuh. Sekarang ni kan, Lazada bertumbuh di serata pasaran Asia Tenggara dengan jumlah pengguna aktif meningkat sebanyak 80% dalam masa 18 bulan yang menjadikan 130 juta. Jadi Alibaba ni memang berterusan meningkatkan pengalaman consumer dan merchant, marketing solutions dan logistik. Bagi isu logistik, platform ni menjejak pasar antarabangsa milik Alibaba berterusan membina infrastruktur untuk pastikan penghantaran cross border yang pantas dan jimat kos. Setakat ni mereka dah integrate lebih 50 pelabuhan di seluruh dunia menjadi rangkaian logistiknya. Bayangkan, revenue antarabangsa mereka juga bertumbuh 40% bagi separuh tahun yang pertama. Kelima, cloud teknologi. Pertumbuhan pasaran cloud di China adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan US tau. Jangan main-main. Dijangkakan pertumbuhan ini kekal sampai tahun 2025 disebabkan pendigitalan. Alibaba adalah global leader dalam cloud market, khususnya sebagai infrastruktur as a service ataupun IaaS dan pendahulu pasaran di China dan di Asia. Di peringkat global pula, Alibaba di tempat ketiga selepas Amazon dan Microsoft. Dengan evolusi Cloud 3.0 yang menggunakan rangkaian 5G dan aplikasinya dalam Metaverse, AI dan Autonomous Vehicle, demand untuk cloud akan terus meningkat. Jadi selain di China, yang mana bisnes cloud mereka dah kukuh, matlamat Alibaba ni adalah untuk capture pasaran Asia Tenggara sementara bertumbuh di bahagian dunia yang lain. Keenam, pelaburan dan kewangan. Dari segi kewangan, selain daripada China Commerce, segmen lain masih belum jana keuntungan, kecuali segmen cloud. Tapi Alibaba dilihat potensi besar dalam unit perniagaan baru mereka dan agresif melabur dalam unit-unit ni. Antara pelaburan mereka adalah dalam Taobao Deals dan Tao Chai Chai untuk pasaran low tier. Pengguna dalam pasaran ini meningkat 200% daripada tahun lepas. Jadi dengan jumlah pengguna berpotensi mungkin sebanyak 600 juta. Alibaba juga dah mula melabur untuk platform servis tempatan seperti Ili.me. Jadi rancangan mereka ni adalah untuk Ili.me ni bukan saja berfungsi sebagai platform penghantaran makanan, tetapi platform untuk hantar apa-apa saja. Jadi yang ketujuh, strategi Alibaba Group. Ada 3 strategi Alibaba untuk terus kembangkan perniagaan adalah melalui China Consumption, globalisasi dan teknologi. Jadi untuk China Consumption dan globalisasi, fokus Alibaba adalah pertumbuhan pengguna aktif. Servis tempatan di China dengan pengembangan perniagaan di Asia Tenggara, walaupun dengan 1 bilion pengguna, penumbusan pasaran Alibaba di peringkat global masih lagi rendah dan masih banyak potensi mereka untuk terokai. Jadi cloud computing ni adalah asas kepada strategi teknologi Alibaba dengan proses cloudification yang bermatlamat menukarkan infrastruktur tradisional kepada web-based. Bila dah jadi web-based, banyak aplikasi IoT dapat digunakan dalam kehidupan keseharian. Antara yang dah dibuat Alibaba sekarang ialah autonomous robot untuk kurangkan kos penghantaran dan meningkatkan kecekapan kerja. Dalam masa setahun akan datang, Alibaba akan deploy 1000 robot penghantar di Hainan yang dinamakan sebagai, tengok nama ni, saya pun tak tahu nak sebut, untuk deal dengan e-commerce booming. Okey, kesimpulannya, walaupun harga saham Alibaba ni jatuh, namun dari sudut perniagaan, Alibaba nampaknya terus bertumbuh dan berkembang. Dalam jangka masa pendek memang susah nak lihat harga sahamnya terus naik. Tapi bagi jangka masa panjang, ia sangat possible. Ingat perkongsian ni bukan rekomendasi untuk anda jual atau beli saham, tetapi adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Jadi terima kasih banyak kerana tonton video ni sampai habis. Next video saya akan share topik NFT pula. Jangan lupa tekan button notification supaya anda tak miss video-video kami yang akan datang. InsyaAllah, stay safe guys. Jumpa lagi.